Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara tumpuan utama kita untuk malam ini. DYT Sarawak kongsi pengalaman manis bersama mendiang Tan Sri James Jumuk Masing. GPS tawar khidmat terbaik setiap masa, bukan hanya ketika musim pilihan raya. Penduduk pedalaman mahu bank ATM kekal. Saya gembira dapat berkhidmat bersama mendiang Masing. Demikian kata Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ketika ditemui media sejurus selesai memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri James Jumuk Masing. Selain itu, Tun Taib juga sempat berkongsi pengalaman saat pertama kali melamar mendiang Masing menjadi salah seorang menteri di bawah pentadbirannya selaku Ketua Menteri Sarawak keempat. Tambahnya, mendiang Masing adalah seorang pemimpin yang ikhlas dan banyak berkhidmat untuk rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Baleh. Terdahulu, Tun Taib dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib tiba di kediaman mendiang Tan Sri James Jumuk Masing bagi memberi penghormatan terakhir. Kedua-dua yang berpakaian hitam dan putih tiba pada jam 12 tengah hari di Jalan Ong Tian Sui di sini pada Isnin. He was such a polite, nice man. One day I called him, he was working in Cisco, I think. Can I ask you nicely to resign? I want you to become one of my ministers. I don't know whether I'm a good politician, but I said, you're sincere, you love your people, you will do well. And he did very well. Very nice man. Very good. Yeah, he served his area well, and he has many friends in Kuching. Okay, I really feel happy I've been associated with him and have him as one of my ministers before. I'm very happy. Sementara itu, pemergian Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jumuk Masing juga turut memberi kesan kepada rakan seperjuangan politik yang lain. Bagi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-SCP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, pemergian mendiang amat terkesan buatnya kerana hubungan mereka bukan sahaja sebagai rakan seperjuangan politik tetapi seperti keluarga. Mendiang amat disanjungi, dikagumi rakyat kerana perjuangan dia dari pada mulanya memang seorang pemimpin dan wakil rakyat yang lantang menyuarakan kepentingan rakyat. Dia mewakili kawasan Baleh yang kampung saya pun di Baleh dan kami bersama dari Kapit dan dapat menyaksikan atas usaha mendiang selama ini. Kapit jauh berubah daripada masa dahulu. Saya secara pribadi merasakan kehilangan seorang kawan dan juga saya anggap sebagai mentor dalam politik dan juga sebagai perjuangan kehilangan pemimpin. Jadi dari segi perhubungan juga kami ini bukanlah orang asing tapi memang ada kaitan. Sebab itu saya mewakili keluarga saya dan amat merasa akan kehilangan seorang yang begitu penting dalam kehidupan dan juga dalam arena politik. Sementara itu, majlis penghormatan terakhir buat mendiang Masing akan berlangsung sehingga Rabu. Pada Rabu, golongan kenamaan dan orang awam boleh memberi penghormatan ke atas jasad mendiang di Persatuan Gereja Sarawak, Jalan Laksmana, Kuching. Acara tersebut dibuat mengikut penggiliran iaitu 8.30 pagi hingga 9.30 pagi bagi golongan kenamaan. Sementara orang awam boleh berbuat demikian bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Mendiang akan dikebumikan di Nirvana Memorial Park di Jalan Siniawan, Bau.
Orang ramai yang ingin memberi penghormatan terakhir dinasihat berpakaian kemas dan menjalani ujian rapid test kit RTK antigen. Beri saya tempoh 5 tahun untuk buktikan Sarawak akan membangun dengan pesat, terutama kawasan luar bandar. Itu janji Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Jelasnya, kerajaan negeri di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa komited dalam meneruskan kelangsungan pembangunan negeri, termasuk menyediakan kemudahan infrastruktur jalan raya demi kepentingan rakyat, khususnya di pedalaman. Saya selalu datang, bukan saja dalam Musan, saya datang di Hulu. Saya juga datang di kawasan-kawasan yang lain di kawasan barat dan melihat planning yang macam mana kita buat. Dan tuan-tuan, kita syukur kerana ini dapat kita laksanakan. Tapi kami masalah, ada gelap-gelap sosial media, dia boleh speak, where is it? Memanglah malah jaya. Kami pasal tadi mual baru sikit tiang baru. Ini masalah malah rumah baru tadi. Kena be immediate. Dia ada main sosial media, abang dia cakap ini. Mana dia? Kami masalah. Beri saya 5 tahun, saya akan ngasuh suratnya. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah projek pembinaan Rumah Panjang Long Laput di Baram. Dalam majlis sama, Abang Johari turut meluluskan peruntukan RM2 juta bagi projek baik pulih Rumah Panjang Long Laput selain rancangan pembangunan hab pertanian dan skim rumah panjang di bawah HDA serta pembinaan pusat khazanah dan warisan Baram. Guna pengangkutan perahu dan ambil masa 3 ke 4 hari sampai ke Long Laput Baram. Itu pengalaman yang dikongsi penduduk sebelum kawasan itu menerima limpahan pembangunan, terutama infrastruktur jalan raya. Kata Ketua Kaum Long Bedian, Leslie Lah, kini rakyat boleh sampai ke Long Teraput hanya 2 jam perjalanan dari Bandaraya Miri. Pembangunan infrastruktur iaitu jalan misalnya di dalam Geram bahagian Tutoh, jalan dari Long Lamah ke kampung-kampung dan juga ke Simpang, dari Simpang jalan besar ke kampung. Kerajaan negeri sudah meluluskan banyak simpang-simpang kampung dibina dengan jalan lah. Itu yang pertama sekali lah, sebab di kawasan pendalaman ini untuk kami mendapat kemajuan, nombor 1 mesti ada jalan lah. Dulu kita pakai perahu, sekarang ni kita pakai jalan. Kita sampai ke Long Laput dalam berapa jam saja. Dahulu mungkin 2, 3, 4 hari pakai perahu. Usaha ini nyata memberi makna besar buat rakyat, khususnya pembinaan infrastruktur jalan raya yang bakal mengangkat sosioekonomi mereka. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau, ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam merapatkan jurang penduduk bandar dan luar bandar. Pembinaan jaringan jalan raya di Baram melibatkan jarak lebih 70 km yang dibangunkan di bawah Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA Sarawak. Ditanya mengenai persediaan menjelang pilihan raya negeri ke-12 PRN ke-12 Sarawak, menurut Adun Telang Usan Dennis Ngau, GPS bersedia menghadapi sebarang kemungkinan jika benar kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan dijangka menyaksikan pertembungan 3 hingga 4 penjuru. Menurutnya, GPS menawarkan khidmat kepada rakyat setiap masa dan bukan hanya ketika musim pilihan raya.
Maybe 4 or 3, but we are ready. We have been working daripada hari pertama dulu sampai sekarang. We have done our part. Kita bukan sibuk dekat-dekat election, but throughout our service. So we believe the rakyat will see what GPS government is doing lah. Ia katanya akan diterjemahkan kepada mandat bagi mengangkat calon yang dipilih bagi membawa suara rakyat di DUN Sarawak. Untuk rekod, Dennis memenangi kerusi Telang Usan atas tiket Barisan Nasional BN dengan majoriti 167 undi selepas memperoleh 3,321 undian mengatasi calon PKR Roland Enggan iaitu 3,064 undi dalam PRN ke-11 pada 2016. Penambahan 20 bank bergerak di Sabah dan Sarawak ketika pembentangan bajet 2022 mendapat sambutan baik rakyat di Bumi Kenyalang. Sejak dilaksanakan pada awal Mei lalu, perkhidmatan bank bergerak CBB BSN misalnya berjaya memberi manfaat kepada lebih 30,000 penduduk di pedalaman Sungai Asap, Belaga dan sebawah Bintulu. Bagaimanapun penduduk di Sungai Asap, mereka berharap premis perbankan kekal di kawasan itu. Kami memerlukan bank di Sungai Asap. Lebih bagus ada bank tetap di Sungai Asap. Sebab banyak kami Sungai Asap, banyak urusan juga. Sebab jauh kami pergi ke Bintulu. Ramai kami memerlukan bank tetap di Sungai Asap. Sebenarnya okey, cuma akan melakukan kesesakan kepada penduduk kerana penduduk di Asap melebihi daripada 2,000. Okey, untuk kedua tu memang wajib ada sebuah bangunan kecil untuk perbankan ataupun untuk menyenangkan penduduk yang kurang kemampuan untuk melakukan banking ke BN sama tak? Ataupun transfer kepada yang memerlukan. Itu saja. Dah senang untuk mengambil duit. Sementara itu, pengasas Extra Mil Charity Francis Guhon berkata penambahan bank bergerak di Sarawak akan meningkatkan aliran ekonomi dalam kalangan masyarakat pedalaman. Sehubungan itu, pihaknya berharap kerajaan membina fasiliti ATM di Sebauh bagi memudahkan urusan perbankan. Tapi untuk jangka masa panjang, bagi saya lah sebab daripada suara-suara daripada penduduk, sebaiknya ada yang tetap lah, ada bank ATM yang tetap. So sebab ada penduduk yang di luar kawasan, mereka tidak tahu jadual bank bergerak tu bila sampai. Ada yang dari jauh ulu nak dah sampai dah sini dah tutup dah. So kalau ada yang ATM, sekurang-kurangnya lah kalau tidak ada untuk simpan duit, tiada cash deposit machine, kalau tidak ada pun sekurang-kurangnya kita ada ATM lah. Tapi tak tahu ada ATM lah, cuma Sebauh tidak ada. Tak tahu ada, cuma Peniaga barangan kawalan berjadual seperti minyak masak, gula dan tepung perlu memastikan bekalan mencukupi menjelang sambutan perayaan Deepavali, ia termasuk persediaan menghadapi musim tengkujuh pada hujung tahun. Itu kata Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Syahelmi Yahya. Dan kita juga menasihatkan peniaga supaya membuat kawalan kendiri atas penjualan minyak masak bersubsidi yang di dalam paket itu untuk menghadkan pembelian untuk seorang hanya dibenarkan 2 kilo ataupun 2 paket. Ya. Ini untuk memastikan bahawa bekalan minyak masak berada dalam keadaan yang sentiasa ada untuk para pengguna. Syahelmi turut menyeru agar para peniaga menjalankan perniagaan secara beretika dan pelanggan perlu menyedari hak mereka sebagai pengguna. Kerana ini penting, pengguna bukan saja sebagai pengguna, tetapi mereka juga boleh menjadi sebagai mata dan telinga kepada kerajaan untuk menyalurkan maklumat sekiranya ada peniaga-peniaga yang tidak mematuhi segala garis panduan ataupun peraturan yang telah dikenakan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian selepas sesi walkabout yang diadakan di sebuah pasaraya pada Isnin. Sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.